Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita sambung dalam bab puasa pada minggu yang lalu. Kalau kita lihat pada minggu yang lalu mengenai dengan niat puasa ini, dua perkara yang penting dalam niat. Yang pertama adalah qasad, iaitu sahaja aku berpuasa. Yang kedua adalah ta'yin, iaitu bulan Ramadan. Sahaja aku puasa bulan Ramadan. Cuma yang sunatnya disebutkan fardu dalam bulan Ramadan. Kalau tak sebut fardu pun tak ada masalah, kerana itu adalah bukan perkara yang mesti seperti mana solat. Dalam bila sebut tentang puasa, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diperintahkan kamu, difardukan kepada kamu berpuasa seperti mana diperintahkan kepada umat sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun, pasti kamu akan memperolehi, kamu menjadi orang yang bertakwa, takutkan Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang puasa adalah mataharatun lin nafsi, tempat penyucian jiwa. Puasa ini adalah penyucian jiwa. Dan juga puasa juga sebenarnya tidak dinafikan cara untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'addun nufus li taqwallah fi sirri wal 'alan, iaitu sebenarnya jiwa kita bersedia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita berpuasa, bersedia dalam keadaan berseorangan ataupun secara terang-terangan. Dan kita mampu sebenarnya bila kita berpuasa, kita mampu untuk menanggung kesabaran dan juga menanggung kesusahan dan menekan kehendak syahwat ataupun nafsu kita. Kerana Nabi SAW menyatakan, as-sawmu nisfus sabri, bersabar itu adalah separuh daripada kesabaran. Kemudian dalam bila menyebut tentang sabar ini, yang pertamanya yurabbi fi nafsi al-khasyah minallah, iaitu bersabar di dalam mentarbiah diri kita untuk takutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berpuasa, seolah-olah itu adalah satu madrasah tarbiyah, kerana la raqiba 'ala as-shaim illa rabbih, kerana tidak ada yang mengawal ataupun menjaga orang yang berpuasa ni melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Ta'ala bagi tahu tidak setiap kebaikan diganda dengan 10 melainkan puasa hanya untuk aku. Apabila seseorang itu merasa lapar, dahaga, dan dia membau ataupun membau makanan, dia rasa dia teringin, sebenarnya Allah Ta'ala menjanjikan satu perkara lebih hebat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan dia perlukan kesabaran. Di antara faedah yang paling besar dalam berpuasa ini adalah faedah dalam bentuk ruhiyah, dalam bentuk roh. Kerana orang yang berpuasa ini dia mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Berpuasa juga dapat pecahkan syahwat. Sebab Nabi kata bagi orang yang tak mampu, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj, siapa yang di kalangan kamu mampu berkahwin, ada kemampuan zahir dan juga batin. Tapi sekiranya tidak ada, maka last sekali Nabi kata wa man lam yastati' fa alaihi bisawm, siapa tak mampu maka hendaklah dia berpuasa, fa innahu lahu wija, kerana berpuasa itu ada wija, pemecah syahwat. Cuma bila sehari dua kita berpuasa, maka kita tak rasa dia memecahkan syahwat, kehendak syahwat kita. Tetapi bila selepas
lalui beberapa peringkat fasa, maka kita akan rasa benar sabdaan Nabi ini. Sebenarnya berpuasa dapat memecahkan kehendak syahwat kita. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi menyatakan as-saumu junnatun. Puasa ini adalah satu perisai. Perisai apa itu? Perisai daripada terjebaknya manusia ke dalam perkara-perkara maksiat. Berpuasa juga sebenarnya untuk merasakan bagaimana kesusahan orang-orang yang miskin, yang tak hanya kais pagi makan pagi, ataupun sehari hanya makan sekali ataupun 2 kali sahaja. Maka kita dapat merasai bagaimana kesusahan, dan secara automatik akan datangnya asyafaqah, sifat simpati, sifat rahmat kepada orang-orang yang miskin. Dan dalam berpuasa juga sebenarnya merealisasikan makna musawat, iaitu persamaan antara orang kaya, orang miskin, antara orang susah, orang senang, orang mulia, orang biasa. Semuanya sama, kerana orang miskin tak mampu untuk makan, orang kaya pun sama. Orang susah, orang senang, semua sama. Ini adalah faedah berpuasa dari bentuk sosial, dari bentuk kemasyarakatan. Dan puasa juga membiasakan satu sistem dalam kehidupan kita. Wadabtul iradah fima baina fatri sahur wal iftar fi waqtin wahid. Nak membiasakan kehidupan kita berjaga malam dan juga berjaga pagi, subuh. Nak mentarbiah kita, ada waktu sahur, waktu berbuka puasa. Ini semua adalah antara faedah ataupun hikmah kita berpuasa. Dan di sana sudah pastilah ada adab-adab yang perlu kita jaga dalam berpuasa. Sepatutnya bagi orang yang berpuasa ini, dia menyucikan jiwa puasa dia daripada ghibah, mengumpat ataupun mencaci ataupun marah kepada manusia, ataupun mencarut, bercakap perkara yang tidak baik. Fa in syutima, sekiranya dalam hadis Nabi, sekiranya seseorang itu dicaci, maka Nabi kata falyaqul inni shaim, hendaklah dia kata sungguhnya aku sedang berpuasa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, idza kana ahadukum shaiman, bila mana salah seorang di kalangan kamu berpuasa, maka fala yarfath wala yajhal, jangan dia mencarut. Fa inni mar'un qatalahu aw syatamahu, sekiranya seseorang serang dia, maki dia, caci dia, falyaqul, hendaklah dia berkata inni shaim, sesungguhnya aku adalah orang yang berpuasa. Di sini menunjukkan kepada kita puasa ini adalah satu perkara yang suci, adalah untuk menyucikan jiwa. Dan berpuasa ini, mencaci, maki, marah ini bukan saja sekadar bulan puasa perlu dijaga, bahkan pada bulan-bulan yang lain. Bila bertepatan dalam bulan yang sangat mulia, maka diperlukan kepada kita menunjukkan akhlak yang paling mulia. Inni shaim, ulama menyatakan perkataan Nabi suruh bila orang maki kamu, caci kamu, maka kamu kata inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Itu hendak bercakap dengan lidah ataupun cukup dengan hati. Di sini ada dua pendapat di kalangan ulama. Ulama menyatakan pendapat pertama kata sebut dengan lidah. Sebab apa sebut dengan lidah? Supaya orang tu tersentak, oh dia ni sedang berpuasa. Pendapat kedua kata tak perlu dengan lidah, cukup dengan hati. Kerana bila sebut dengan lidah ini, seolah-olah menunjukkan diri dia sedang menunjuk-nunjuk, riak dalam puasa. Dan sebenarnya ibadat fardu tidak ada riak, semua orang sedang berpuasa, terutama dalam ibadat sunat lah, puasa sunat. Pendapat yang kuatnya ulama menyatakan sebut dengan lidah kerana memberi kekuatan dalam hati kita, yang bahawasanya kita sedang berpuasa, dan tidak ada istilah riak di sana sebenarnya dalam bab untuk menjaga kerohanian kita. Kemudian dimakruhkan juga dalam berpuasa ini adalah puasa wisal. Sebelum itu ada dalam hadis menyebutkan mengenai orang yang tidak jaga lidah, tidak jaga percakapan dalam berpuasa ini, man lam yada' qaula zur, siapa yang tak tinggalkan perkataan sumpah palsu dia, perkataan dusta dia, wal amal bihi, dan juga dia melakukan perkara dusta, falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu,
Allah Ta'ala tidak perlukan kepada dia tinggalkan makanan, dia tinggalkan minuman, dia puasa, Allah Ta'ala tak perlu, tak ada hajat apa-apa kepada dia. Mana Allah Ta'ala tak pandang kepada dia lah. Siapa yang tidak meninggalkan, tak menjaga mulut dia. Riwayat daripada Imam Bukhari. Daripada hadis Abu Hurairah juga, Nabi SAW bersabda, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Berapa ramai orang berpuasa sebenarnya tidak ada bagi dia melainkan hanya lapar dan juga dahaga. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Tidak berapa ramai orang yang berdiri malam, tidak ada apa berdiri malam dia melainkan hanyalah berjaga malam semata-mata. Kerana dia tidak menjaga hak berpuasa, ataupun dia tak menjaga hak manusia. Bila tak menjaga, mengumpat dan sebagainya, maka perkara tersebut akan menghilangkan pahala puasa. Nabi SAW menyatakan, laisa siyam minal akli wa syurb faqat. Sebenarnya puasa bukan sekadar tinggalkan makanan minuman sahaja. Sebenarnya asyam, berpuasa juga, minal lagwi war rafas, meninggalkan perkara-perkara lagha, perkara-perkara yang mencarut. Dalam hadis yang lain ada disebutkan khamsun yuftirna as-saim, 5 perkara yang batal puasa. Yang pertama ghibah, mengumpat. Yang keduanya adalah an-namimah, adu domba. Yang ketiganya al-kazib, pendusta. Dan yang keempatnya qublah, mencium isteri dia. Dan yang kelima adalah al-yaminul fajirah, iaitu sumpah dusta, sumpah palsu. Hadis ini ulama menyatakan hadis yang palsu. 5 perkara yang batalkan puasa ini, al-ghibah, an-namimah, mencaci, mengadu domba, mengumpat, semuanya adalah hadis yang palsu, hadis maudhu'. Sebahagian ulama ada yang menyatakan, di kalangan ulama-ulama Syafi'i, mereka menjawab mengenai dengan hadis ini, hadis-hadis yang sebelum daripada ini, selain daripada hadis 5 perkara yang batalkan puasa itu hadis palsu. Selain daripada itu, ulama menyatakan yang dimaksudkan tidak berapa ramai orang puasa tak dapat apa-apa daripada puasa melainkan hanya semata-mata lapar. Itu yang dimaksudkan mereka tidak mendapat kesempurnaan puasa. Fadilat puasa yang sepatutnya mereka dapat, mereka tak dapat kerana mereka mereka tidak menjaga mulut mereka daripada perkara sia-sia dan juga perkara lagha. Bukanlah bermaksud batal puasa mereka. Dan dimakruhkan puasa wisal. Puasa wisal ini adalah puasa yang bersambung tau. Puasa yang bersambung. Iyyakumul wisal. Nabi SAW, Nabi kata apa? Berhati-hati kamu dengan puasa wisal. Iyyakumul wisal. Nabi ulang kali yang kedua. Qalu innaka tawasul ya Rasulullah. Sahabat tanya, kamu puasa wisal tapi kamu tak bagi kami puasa wisal. Puasa wisal, puasa sambung, Nabi buat tapi kami tak buat. Maka Nabi kata, inni lastu ka hayatikum, aku tak seperti keadaan kamu. Inni abaitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Sesungguhnya aku ini Tuhan aku yang memberi makan dan memberi minum kepada aku. Tuhan aku yang memberi makan, memberi minum kepada aku. Jadi kamu tak boleh samakan diri aku dengan kamu. Jadi di sini puasa wisal ini adalah hukumnya adalah haram. Kerana puasa bersambung. Tuan-tuan puasa 1 Ramadan, kemudian tak buka maghrib, terus sambung esoknya. Itu hukumnya haram. Tidak dibenarkan. Kalau dia sambung juga puasa tidak batal. Sama juga puasa sunat. Kalau dia sambung puasa hari ini puasa sunat hari contoh hari Rabu, kemudian hari Khamis pun dia puasa juga, puasa sambung. Dia tak buka puasa. Puasa tersebut haram, tetapi taklah maknanya batal puasa. Dia tidak batal puasa dia. Sebab apa tidak batal? Kerana dia tak melakukan perkara membatalkan puasa. Cuma puasa wisal ini samalah seperti ada beberapa ibadat yang khusus untuk Nabi, tak boleh kita buat. Macam kahwin lebih daripada 4, itu khusus untuk Nabi. Puasa wisal, puasa yang bersambung ini 2 hari berturut-turut, itu untuk Nabi. Nabi boleh buat, kita tak boleh buat. Perbahasannya panjang mengenai wisal, kita tak perlu cerita panjang. Kerana jarang kita buat lah. Puasa sunat kita 1 hari pun dapat, seminggu pun dah Alhamdulillah.
Tak perlu nak puasa dua hari berturut-turut. 2 hari yang tanpa berbuka, tu maksud saya. Tu puasa wisal bersambung. Kalau 2 hari, 3 hari, 4 hari puasa pun, kalau dibuka waktu maghrib tu tidak menjadi masalah lah. Dan disunatkan bagi orang yang bersahur ini, disunatkan apa? Disunatkan untuk bersahur bagi orang yang berpuasa. Riwayat daripada Anas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tasahharu, hendaklah kamu bersahur, fa inna fis suhur barakah, kerana pada perbuatan sahur itu sebenarnya ada keberkatan. Pada apa? Pada fa inna fis suhur, kerana pada perbuatan sahur itu ada keberkatan. Apa maksud berkat? Berkat ni bertambah baik. Jadi Nabi kata kerana bersahur, kerana dalamnya ada keberkatan. Bila kita bersahur, dia membantu kita dalam berpuasa. Sebab itu disunatkan bersahur, dan disunatkan juga untuk kita melewatkan sahur. Diriwayatkan, pernah ditanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, inna Abdullah yu'ajjilul fitr, sesungguhnya Abdullah dia ini menyegerakan berbuka puasa, wa yuakhirus suhur, dan juga dia lewatkan sahur. Maka Aisyah kata, hakaza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'al, seperti itulah sebenarnya Nabi buat. Nabi segerakan berbuka, lewatkan sahur. Kerana sahur ini adalah yuradu littaqwa bih, kerana bersahur ini untuk mendapat yuridu littaqawi, untuk mendapat kekuatan untuk berpuasa. Bila sahur pukul 12 malam, 11 malam, dia tak kena objektif daripada bersahur itu sendiri. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini, dan juga hadis daripada Abu Hurairah, hadis Aisyah tadi yang kita bacakan, pernah ditanya kepada Aisyah, Abdullah dia berpuasa, sama ada Abdullah bin Mas'ud ataupun Abdullah bin Abbas lah, dia berpuasa, segera berbuka puasa, lambatkan sahur. Maka Nabi Aisyah kata, macam itulah Nabi buat. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu hadzal din, sentiasalah agama ini zahiran, sentiasa terkehadapan, ma'ajjalan nas al-fitr, selagi mana manusia ini menyegerakan berbuka puasa. Li'anna al-yahud wan nasara yuakhirun, kerana orang Yahudi, orang Nasrani, mereka melewatkan berbuka puasa. Mereka melewatkan berbuka puasa. Puak-puak Syiah ini, mereka buka puasa sampai nampak bintang, maknanya isyak baru buka puasa. Itu Syiah. Orang Yahudi, Nasrani, mereka melewatkan buka puasa. Ini dalam riwayat Imam Baihaqi. Yang saya baca yang akhir hadis tadi adalah petikan daripada riwayat Imam Baihaqi. Mengenai hukum mengenai dengan hukum orang yang berpuasa, mengenai masalah berpuasa ini, ulama dalam mazhab Syafi'i sepakat, dan juga selain daripada ulama Syafi'i, mereka berpendapat sahur itu adalah perkara yang disunatkan, dan melewatkan sahur itu adalah perkara yang afdal. Itu sepakat di kalangan ulama, bukan sekadar mazhab Syafi'i, mazhab yang lain. Ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka puasa juga ittifaq, sebulat suara di kalangan ulama menyatakan perkara tersebut sunat selepas dipastikan terbenamnya matahari terlebih dahulu. Seperti mana kita sebutkan pada minggu yang lalu, biar lambat sikit tak apa, yang penting pastikan jam betul. Sebab sebahagian DJ radio boleh dikatakan setiap tahun, saban tahun kadang ada saja berlaku, sama ada dahulu di Negeri Kelantan, kemudian yang tahun lepas di mana saya lupa, tapi ada berlaku cepat dalam beberapa minit. Bila cepat dalam beberapa minit, tersalah tu batal. Sebab apa tersalah batal? Sebab kita dah yakin, bila azan dah yakin berbuka puasa, sebenarnya tak buka lagi, tersalah dalam keyakinan dah buka puasa, maka hukum puasa kita batal, kena qada, walaupun tinggal 3-4 minit lagi, sebab tidak kena pada waktunya. Dalil mengenai perkara ini semuanya hadis yang sahih lah, mengenai dengan lewatkan sahur, mengenai segerakan buka puasa. Sebenarnya kalau kita lihat
dalam bersahur, di dalam melewatkan buka puasa, membantu seseorang untuk mendapat kekuatan berpuasa. Dan sekaligus sebenarnya hikmah dia juga bersahur ini adalah menyanggahi perbuatan orang-orang kafir, orang-orang kafir ataupun orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mereka tak bersahur. Itu perbezaan antara kita dan juga mereka. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Perbezaan antara puasa kita dengan puasa orang Yahudi, mereka tak sahur. Itu beza dia. Puasa sama siang. Orang-orang Yahudi puasa siang juga. Cuma perbezaan mereka tak makan sahur, dan yang keduanya mereka lewatkan berbuka puasa. Dan tidak ada apa-apa kebaikan melewatkan puasa. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kita menyatakan apa dia? Dalam kitab Imam Syafi'i, dalam kitab dia ada sebut tau. Dia kata idza syakka fi baqa'il lail. Apabila seseorang itu ragu-ragu pada masih ada malam ataupun tidak, mana dah azan subuh ataupun tidak, walam yatasahhar, dia belum bersahur, maka disunatkan baginya untuk meninggalkan sahur. Mana dia tak perlu sahur. Contoh jam mati ke apa, tak tahu dah azan ke tak, maka tak perlu sahur. Fa in tasahhara fi hadhihi al-halah, kalau dia sahur juga pada waktu itu, puasa dia sah. Puasa dia sah. Kerana malam itu asalnya adalah berkekalan malam. Malam berkekalan selagi mana kita tak nampak siang. Walaupun, tapi tuan-tuan kena berhati-hati dalam masalah ini, kerana bila kita tersalah, contoh kita tak tahu dah masuk subuh ke tak, kita makan sahur. Bila dah makan sahur, dengar imam tengah, mikrofon imam dengar daripada masjid baca sedang sembahyang subuh, maknanya puasa kita tak sah, kena qada. Sebab kita tersalah dalam menentukan masih ada malam ataupun tidak. Apabila dalam kitab juga menyebutkan, apabila seseorang melewatkan berbuka puasa, dah terbenam matahari tapi dia lewatkan buka puasa, sekiranya dia berpendapat melewatkan puasa tu ada kelebihan dia, setiap saat tu ada kelebihan, dia berpendapat seperti itu. Setiap minit tu, kalau buka puasa 7.25, dia lambatkan 5 minit, 10 minit, dia kata ada kelebihan setiap minit tu, maka hukumnya adalah makruh. Kerana apa makruh? Kerana bercanggahan dengan hadis. Yang Ustaz cakap tadi, kalau kita sahur, jika kita dengar masjid dah azan kan, maknanya kita dah batal kan. Adakah kita mesti kena tak boleh makan hingga maghrib atau macam mana Ustaz? Kalau kita sedang sahur, surau masjid sedang azan, contoh baru azan, maka kita boleh, yang dalam mulut kita boleh keluarkan, makna puasa kita sah lagi. Sebab kita dengar azan. Tapi masalah kalau dah semayang, maknanya memang kita pula dah baru selesai makan, orang masjid dah semayang, maknanya mungkin dah 15 minit, 20 minit telah berlalu. Pada ketika itu memang puasa tak sah lah, sebab kita bersahur lepas subuh. Puasa kita tak sah, tapi tetap imsak. Imsak itu wajib. Imsak ini adalah menahan diri daripada makan dan minum, wajib. Walaupun puasa kita tak sah, sampai maghrib kita baru boleh buka puasa. Puasa kita memang tak sah, tapi menahan diri daripada perkara membatalkan puasa itu wajib. Sampailah ke azan maghrib. Sama juga macam malam, kalau kita tak niat, contoh kita tak bertaklid dengan mazhab Malik yang menyatakan boleh berpuasa pada malam yang pertama, pada malam yang pertama, niat untuk sebulan. Kita tak ikut mazhab Malik tu. Kita ikut mazhab Syafi'i, kita setiap malam. Tiba-tiba satu malam terlupa nak niat, esok puasa kita tak sah. Bila puasa tak sah, boleh makan minum, tetap tak boleh makan minum. Dia kena tahan diri, hukumnya wajib, cuma dia kena qada je. Berbeza dengan orang yang haid. Kalau orang yang haid tiba-tiba pukul 10 pagi suci dia, 9 pagi dah suci pada haid, dia mandi wajib semua, adakah dia perlu tahan untuk makan minum? Taklah. Dia boleh makan, boleh minum, cuma jangan tunjuk depan orang lah. Makan seorang-seorang dekat dapur ke dekat dalam bilik, itu je. Sekiranya dia berpendapat ada kelebihan melewatkan buka puasa, hukumnya makruh, kerana bercanggahan dengan hadis. Hadis kata sentiasa umat ini dalam kebaikan, selagi mana mereka bersegera dalam buka puasa.
sekira dia tak melihat apa-apa kelebihan, tak berpendapat apa-apa kelebihan melewatkan puasa, cuma dia tak ada bekalan buka puasa, sesak dalam jam, sesak di atas jalan raya, tak boleh nak buka puasa sebab tak ada benda, jadi dia lewatlah buka puasa. Bila lewat itu tidak mengapa, kerana dia bukan beriktikad ataupun percaya dalam hati dia ada kelebihan tersendiri untuk melewatkan buka puasa ni. Sebab puasa tak sesuai waktu malam. Puasa ni siang. Orang Yahudi dulu puasa juga, tapi mereka puasa siang, tak ada puasa malam. Mereka untuk ambil darah jumpa doktor esok puasa malam, 12 tengah malam sampai subuh, sampai ambil darah lah. Kemudian daripada Nafi' daripada Ibnu Umar, daripada Qasim, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Bilal selalu azan pada waktu malam. Maka Nabi SAW, Bilal bila azan dia, Nabi kata kulu washrabu hatta yu'zan Ibnu Ummi Maktum. Nabi bila dengar saja azan daripada Bilal, Nabi kata makan minum, teruskan makan, teruskan minum, sehinggalah laungan azan yang kedua, iaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Bila Abdullah bin Ummi Maktum azan, maka pada ketika itu Nabi tak beri izin untuk makan minum lah, kerana telah terbit fajar, fajar shadiq. Jadi di sini sekaligus menunjuk bagi kita azan disunatkan 2 kali lah untuk subuh. Bukan bulan puasa je, tak bulan puasa pun 2 kali disunatkan azan subuh. Cuma azan yang kedua tu betul-betul masuk waktu subuh. Azan yang pertama tu dia tak ada had waktu, tak kira lah setengah jam sebelum, 1 jam sebelum, bergantung kepada sebuah tempat tu lah, yang mana yang sesuai. Daripada Anas daripada Nabi SAW, Nabi kata tasahharu walau bijur'atin, hendaklah kamu bersahur walaupun dengan seteguk daripada air. Hadis ni adalah hadis yang hadis ni sebenarnya hadis yang lemah, tapi bila digabung-gabung riwayatnya banyak, maka jadi hadis tu hadis sahih, dibagi sahih li ghairihi. Dinukilkan daripada Imam Mawardi bahawasanya Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu taala anhuma, mereka pernah melewatkan buka puasa. Abu Bakar juga Umar. Ulama jawab, Abu Bakar dengan Umar buat ini nak menyatakan kepada manusia, kepada masyarakat, hukumnya harus, supaya mereka tidak menyangka hukum segera buka puasa ni wajib. Sebab beriktikad wajib dalam perkara yang tak wajib salah, satu kesalahan. Macam beriktikad perkara itu sunat tapi sebenarnya bukan sunat, itu juga adalah perkara yang salah dalam agama. Sebab itu memberi pencerahan kepada masyarakat perkara yang penting. Benda ni adalah sunnah ataupun tak sunnah. Kalau sunnah, walaupun tak sunnah, kalau baik kita suruh dia buat juga, cuma jangan beriktikad benda itu sunnah. Sebab sunnah ni apa yang Nabi buat. Perkara yang wajib, perkara yang sunat dikatakan wajib, salah juga. Sebab perkara tu contohnya seperti bersegera buka puasa, itu sunat. Bila masyarakat kata wajib, itu salah, perlu diberi pencerahan. Sujud sejadah bagi jemaah sunat, bila semua menganggap benda itu wajib, maka imam kena tukar, baca surah lain, supaya mereka tidak beriktikad perkara tersebut adalah wajib. Kemudian disunatkan kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'jalun nas iftaran wa abta'uhum sahuran. Hadis yang lemah, iaitu sahabat-sahabat Nabi, mereka antara orang bersegera buka puasa, kemudian orang yang lambatkan sahur. Hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma'asyaral anbiya, kami ni para nabi, umirna an nu'ajjil iftarana, diperintahkan kepada kami segera buka puasa, wa nu'akhiru suhurana, diperintah kepada kami lewatkan sahur, wa nadha'u aymanana ala syama'ilina fi salah, diperintahkan kepada kami letak tangan kanan atas tangan kiri ketika semayang. Semayang ketika qiyam, tangan kanan tak atas tangan kiri.
Walaupun hadis ni hadis lemah sebenarnya, riwayat Imam Baihaqi, tetapi ada sandaran daripada riwayat yang lain yang menyokong dari hadis tu kuat. Okey, disunatkan berbuka puasa dengan tamar. Tamar ni kurma kering. Kurma ada beberapa peringkat. Peringkat yang pertama dipanggil balah. Balah ni tak ada manusia yang makan lah, melainkan haiwan je makan. Balah. Sebelum balah ada satu lagi tu. Betul. Balah yang pertama. Balah ni kita panggil kurma yang betul-betul muda. Memang tak ada manusia makan. Dia keras. Yang makan tu haiwan je. Tapi bukan semua haiwan makan. Yang kedua, peringkat yang kedua dipanggil al-busr. Basinra, busur. Busur ni sebahagian penduduk Arab dia suka, sebahagian. Sebab dia tu kurma muda, dia agak keras juga, tapi sebahagian orang dia suka. Macam kita memang tak suka lah, sebab kita suka lembut-lembut. Roti canai kita pun lembut, semua lembut. Kita tak suka keras. Ini orang Melayu kita memang tak sesuai, sebab dia kurma muda. Peringkat yang ketiga dipanggil rutab. Rutab ni adalah kurma basah. Dalam dia ada air, yang mana kuning-kuning sikit tu. Itu orang kita suka, masyarakat Melayu kita suka. Dan itulah disunatkan untuk berbuka puasa. Rutab dia mahal sikit lah, dia macam anggur, ada air. Yang frozen tu yang nombor 2 ke nombor 3? Itu nombor 3, rutab. Sebab orang Melayu kita suka rutab, dia takkan suka bawah pada tu, dia rutab. Yang keempat, yang terakhir, dah hilang dah air dalam tu, dipanggil apa? Tamar, kurma. Tamar ni murah sikit daripada rutab. Macam kismis lah. Kismis, kat sebelum jadi kismis, dia jadi apa? Anggur. Anggur tu kan harga dia mahal, kismis dia murah sikit. Macam tu juga tamar ni murah. Cuma dia ada peringkat-peringkat dia lah. Dia ada nama-nama dia, jenis dia, yang membezakan antara mahal dan juga murah. Tapi bila tamar ni, kurma, dia akan jadi mahal bila ada dalam hadis Nabi. Contohnya tamar apa? Ajwah. Tamar ajwah kan adalah hadis Nabi. Siapa yang makan 7 biji setiap hari tak akan disihir. Tamar ajwah. Jadi ajwah tu harga dia mahal lah, sebab ada dalam hadis Nabi. Cuma ajwah ni ada macam-macam jenis lah. Tuan-tuan, ada yang ajwah murah. Sebab orang kata ni ajwah saya beli murah je, macam mana mahal? Dia ada grade. Dia ada grade A, ada grade B, ada grade C. Tuan-tuan beli yang sekilo RM20 memang yang murah lah. Jadi rasa dia pun lain, keras sikit lah, berbanding kurma yang grade A punya. Okey, sekiranya tidak ada, disunatkan buka puasa dengan tamar. Kalau tak ada, maka dengan air. Riwayat daripada Salman bin Amir, dia kata Nabi SAW bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa illam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur." Kalau apabila seseorang tu buka puasa, bukalah puasa dengan tamar. Jika tak ada tamar, maka bukalah puasa dengan air, kerana air itu suci. Mana air di sini, air bukan air manis lah, air kosong biasa. Yang paling baik air mineral lah, sebab air mineral tak dibakar dengan api. Dan disunatkan buka puasa ni tak, benda yang tidak dibakar dengan api. Kalau air zam-zam lebih baik lah, tapi susah nak dapat. Air mineral pun tak apa. Disunatkan ketika buka puasa ni, dia kata apa? Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Orang Melayu kita tambah lagi wa bika amantu wa ala rizqika. Tapi dalam hadis cakap tu je, Allahumma laka sumtu, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Wa bika amantu tak ada. Tapi kalau tuan-tuan nak tambah, itu hukumnya haruslah. Macam wirid lepas solat juga. Dalam hadis kata apa? Lepas wirid lepas solat, Nabi lepas sembahyang beri salam, istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Orang Melayu kita tambah lagi, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu tak ada dalam hadis lah. Nabi wirid lepas sembahyang, tapi tak apalah, hukumnya harus ya. Kemudian yang dalam hadis lagi, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Itu je. Tapi orang Melayu kita tambah lagi, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalal wal ikram. Dan kalau ikut dari segi lebih baik apa ikut dari dalam hadis Nabi lah, cuma dari segi harus, hukumnya harus, bukanlah maknanya tak boleh tambah, boleh tambah. Tapi kalau nak baca yang daripada hadis, apa yang Nabi ajar,
itu lebih baiklah. Macam doa cuma doa buka puasa ni banyak versi dia. Kalau kita nak buat tambah-tambah, lebih baik kita baca semua versi doa buka puasa tu banyak. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Itu versi yang pertama. Ada lagi versi kedua, ketiga, nanti kita akan jumpa lepas ni kot. Disunatkan juga memberi makan kepada orang berpuasa. Disunatkan. Makna dia sama ada dia sponsor untuk malam pertama ke malam kedua ke, dia sponsor. Kalau tak mampu sponsor pun bawa lah keluar duit untuk bagi orang berbuka puasa, belikan makanan ke apa ke. Jangan pula bagi orang berniaga dah lebih makan baru nak bagi orang, bagi yang baru lah maksudnya. Bagi yang terbaik untuk buka puasa. Man fattara sha'iman, dalam hadis Nabi kata apa, siapa beri makan orang yang berpuasa, falahu mislu ajrihi, maka bagi dia pahala orang yang berpuasa tadi. Wala yunqasu min ajri sha'im syai'un, tak dikurangkan sikit pun daripada pahala orang yang berpuasa tadi. Kita bagi makan kepada orang berpuasa, kita dapat pahala dia puasa, tapi dia tidak dikurangi pahala dia tetap dapat pahala. Sebenarnya kalau kita tengok betul-betul, kita yang bagi orang buka puasa ni, kita dapat pahala penuh, lebih baik. Pahala kita dapat lebih baik berbanding puasa kita sendiri. Sebab kita puasa tak semestinya penuh. Kadang-kadang mulut kita kadang-kadang terlepas, tangan kita, mata kita, telinga kita. Tapi untuk bagi makan buka puasa ni, kita dapat penuh pahala orang yang berpuasa ni. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu, dia kata Nabi SAW yuftir qabla an yusalli, Nabi buka puasa sebelum Nabi semayang, ala rutabat, dengan beberapa rutab. Ulama kata disunatkan disunatkan yang sederhana terbaik 3 biji rutab. Anas kata beberapa rutab, tidak ditentukan bilangan, cuma ulama kata 3 biji. Paling kurang 1 biji. Disunatkan benda ganjil lah, ganjil. 1, 3, 5. Fa illam yakun, sekiranya tak ada rutab, maka fatumairat, maka Nabi akan guna makan beberapa biji tamar. Yang pertama rutab, yang kedua tamar. Fa illam yakun tumairat, maka kalau tak ada juga tamar, maka Nabi akan teguk beberapa tegukan air. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi. Fa illam yajid, Imam Ar-Rawiyani menyatakan buka puasa dengan tamar. Kalau tak ada juga dengan tamar, fa'ala halawah, buka dengan manisan. Dengan manisan. Buka lah dengan buah-buahan ke, dengan yang benda yang manis lah. Manis yang semula jadi yang bagus, bukan manis yang kita buat. Jadi makruh kan bagi orang yang berpuasa apabila dia nak minum, dia berkumur-kumur ataupun dia kocok dalam mulut dia air, itu hukumnya makruh. Sebab menyerupai dengan orang berwudu. Bila orang berwudu, dia nak bersihkan mulut dia akan kumur. Jadi orang minum tak digalakkan buat seperti itu, hukumnya maksudnya makruh. Versi yang pertama doa berbuka puasa adalah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Dalam Sunan Abi Daud dan juga Sunan Nasa'i daripada Ibnu Umar, versi yang kedua, Nabi SAW apabila buka puasa, Nabi akan baca doa zahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Itu adalah versi yang kedua. Kemudian tuan-tuan kena ingat, bila sebut dalam tentang berbuka puasa ini, dalam riwayat Ibnu Majah daripada Ibnu Umar bin As, Nabi SAW pernah bersabda, inna lis-sha'im 'inda fitrihi da'watun ma turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ni, ketika buka puasa, dia ada doa yang tidak akan ditolak. Doa yang tidak akan ditolak. Versi yang ketiga daripada Ibnu Umar juga,
apabila dia buka puasa, maka dia akan baca Allahumma bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai' ighfirli. Allahumma bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai' ighfirli. Jadi ada 3 versi. Kalau tuan-tuan nak tambah macam wabika amantu pun hukumnya harus, tapi bagi saya baca 3 versi lagi bagus. Satu daripada apa yang Nabi buat tadi, Allahumma lakasum tu riwayat siapa tadi riwayat daripada Abu Hurairah. Yang kedua, zahaba dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah, itu adalah riwayat Ibnu Umar, Nabi buat tu. Dan yang ketiganya Ibnu Umar kata dia sendiri yang buat. Makna bila dia buat, dia pernah dengar Nabi buat lah. Allahumma bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai' ighfirli. Disunatkan berdoa orang yang berpuasa ketika mana berbuka puasa, terutama pada waktu berbuka puasa. Sebab masalah ini tak ada khilaf di kalangan ulama mengenai tuntutan untuk berdoa sebelum berbuka puasa. Itu antara doa yang mustajab lah. Doa yang mustajab. Yustahabbu an yad'uwa as-sha'im wa yuftiruhu fi waqtil fitr. Mengenai dengan ini, doa yang tak ada khilaf ini adalah doa ketika mana berbuka puasa. Tapi janganlah baca doa buka puasa je. Sebelum tu kan kita duduk dekat atas meja makan awal, maka doalah apa-apa doa yang kita nak doa. Maka ulama kata itu antara doa yang mustajab. Doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak. Satu riwayat kata 3 golongan tidak ditolak doa dia. Satu riwayat kata 4 golongan tidak ditolak doa dia. Adalah salah satunya doa orang yang berpuasa. Kemudian sebahagian ulama menyatakan lagi, doa berbuka puasa ni sebenarnya doa yang kita doa makan ketika berbuka puasa ni, apa yang kita baca? Kita baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Kemudian kita jamahlah, dalam kitab fiqh sebut kita jamah kurma, kemudian minum air sikit, kemudian barulah kita baca doa-doa yang disebutkan tadi, 3 doa tadi. Sebab kalau kita tengok Allahumma lakasumtu, wahai Tuhan, wahai Allah, kepada kamu aku telah berpuasa. Bila maksud telah berpuasa, maknanya dia telah buka puasa. Dia dah minum, dia dah makan sikit, kemudian baru dia baca doa yang 3 versi tadilah. Doa yang pertama Allahumma barik lana lah. Itu doa yang betul-betul sebelum makan. Lepas makan sikit baru kita baca Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Ada apa-apa soalan? Apa dia tu? Ada hamba Allah ni, dia menaiki nasi lemak. Dia kirim nasi lemak? Dia menaiki nasi lemak. Jadi dalam bulan Ramadan ni pun dia menaiki juga nasi lemak tu. Jadi bila kita tanya kenapa menaiki dalam bulan Ramadan, dia kata kenapa tak tutup. Ada orang nak bagi duit ke, pasal dia punya kerja pendapatan dia jual menaiki nasi lemak. Jadi dia cakap ada orang nak bagi duit kalau dia tak menaiki. Dia cakap macam tu lah. Jadi saya nak tanya, nak tahu apa hukum dia berpuasa. Lepas tu dia menyangka orang yang beli tu budak-budak Melayu juga yang beli nasi lemak tu. Jadi apa hukum dia berpuasa dengan apa hukum dia jual nasi lemak tu? Saya ada sekali tu singgah di Gombak lah, nak beli minuman untuk anak saya. Saya tengok nasi orang bungkus, banyak nasi bungkus. Air siap ikat tepi lagi air. Masalah baru pukul 12. Kemudian saya tunggu, saya nak order air pukul 12 tu. Orang tu dia sedang bungkus nasi. Dia punya sibuk dia bungkus sebab ramai orang datang untuk bungkus nasi. Saya pun tak tahulah, tapi selalu orang datang naik motor, dia tak akan buka topi dia. Dia akan pakai topi lah. Dia order lah 4-5 bungkus sekali order. Masalahnya kalau untuk buka puasa mesti kuah asing. Ini kuah pun campur sekali dengan lauk. Saya kata lambat lagi nak buka puasa ni.
Dia sebenarnya kalau ikutkan yang dibenarkan berniaga ni, dikeluarkan yang dibenarkan berniaga start pukul 3 sepatutnya. Start pukul 3. Sebelum daripada tu sebenarnya tidak dibenarkan untuk untuk ni niagalah makanan ke apa. Waktu saya jadi imam tarawih waktu saya jadi imam di masjid UTM tu, dekat jalan apa? Maktab tu. Saya jadi imam subuh, balik subuh saya tengok mamak tu elok dia tebar roti. Lalas sekali tempat dia habis roboh lah. Keliling. Dia tebar roti lepas subuh. Kata awal lah tebar roti. Dia kalau ikutkan, kalau kena saman pun dalam hukuman apa? Dalam hukuman ni syariah ni, dia 1/3000 je. 1000 ke 3000 je. Sikit je lah. Dia takkan boleh lebih daripada tu lah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di negara-negara luar, sebahagiannya mereka bulan puasa ni mereka tutup terus bisnes dia, tutup. Sebulan tutup bisnes. Sebab nak meraihkan bulan puasa ni. Sebahagian negara Arab sekolah-sekolah tutup. Bulan puasa tu sekolah tutup. Bukan kata kedai tutup, sekolah pun tutup juga. Tapi kita sebenarnya meniaga tu sebenarnya pukul 3, pukul 5 pun boleh sebenarnya. Pukul 3 sampai maghrib isyak boleh lagi, malam pun boleh. Sebab rezeki ni ialah kita nak meniaga pagi pun seolah-olah kita bantulah orang-orang yang tidak berpuasa ni. Jadi sebab tu yang dibenarkan kepada kita berniaga sebenarnya pukul 3. Jadi ikutlah apa yang telah ditetapkan pukul 3 sampai waktu sahur lah. Dia kalau berniaga pun dia tidak mendapat keberkatan lah, sebab dia bantu orang yang tidak berpuasa. Okey. Hukum gosok gigi pada waktu berpuasa ni, gosok gigi ni sebenarnya di kalangan kita ni ada yang gosok gigi, ada yang siwak. Siwak ni guna kayu siwak lah. Kalau guna kayu siwak ni sebenarnya tidak ada masalah sebelum zuhur. Memang semua boleh dikatakan lah, tak ada ikhtilaf di kalangan ulama. Bersugi sebelum daripada gelincir matahari, sebelum azan zuhur. Di sini maksudnya bersugi, itu tidak ada masalah. Kalau guna ubat gigi kena hati-hatilah, takut tertelan ubat gigi tu. Tapi kalau bersugi sebelum daripada gelincir matahari, tak ada ulama berbeza pendapat. Selepas daripada gelincir matahari masuk waktu zuhur, ulama dah berbeza, ulama fiqh berbeza pendapat. Sebahagian di kalangan mereka mengatakan hukumnya makruh. Mazhab Syafi'i pun termasuk tu lah, bersiwak bersugi lepas daripada zuhur makruh. Melainkan Imam Nawawi kata tidak makruh. Tapi majoriti di kalangan ulama mazhab Syafi'i semua kata makruh. Ini maksudnya bersiwak bersugi. Ataupun kita kata guna berus gigi tanpa ubat gigi lah. Kalau guna ubat gigi pun tak apa, tak ada masalah. Cuma dia kurang baik dan juga kena berhati-hati, takut tertelan. Apa hujah di kalangan mereka yang menyatakan makruh bersugi lepas zuhur? Nabi SAW bersabda, wallazi nafsi biyadihi la khalufu famis shaim atyab indallah min rihil misk. Nabi bersumpah, demi zat yang jiwaku di tangannya, benar-benar rongga mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Ta'ala berbanding dengan bau kasturi. Riwayat Imam Bukhari, hadis sahih lah. Jadi berdasarkan hadis ni, ulama berpendapat bau kasturi ni, bau kasturi ni tak boleh dihilangkan. Bagi kita seorang Muslim, kita sepatutnya kita tak boleh hilangkan bau kasturi, bau yang lebih baik daripada bau kasturi ni, bau mulut orang yang berpuasa. Jadi dimakruhkanlah untuk kita hilangkan bau mulut orang yang berpuasa.
Kita berpuasa, kita hilangkan bau mulut. Dimakruhkan. Sebab bau itu lebih baik di sisi Allah Ta'ala berbanding dengan bau kasturi. Madamat hadhihi raihah maqbulah indallah, kerana selagi mana bau tersebut walaupun dia busuk, sebenarnya dia diterima di sisi Allah Ta'ala. Maka kekalkan orang yang berpuasa bau tersebut dan tak perlu hilangkan. Ini pendapat ulama yang kata makruh bersugi lepas zuhur, dan mereka samakan, kiaskan hukumnya dengan darah-darah pejuang-pejuang Islam yang mati syahid. Nabi SAW menyatakan kepada orang yang mati syahid ni, Nabi kata zammiluhum bidimaihim wa thiyabihim, selimutkan mereka, bukan selimat mana apa, kebumikan mereka dengan darah mereka, dengan pakaian mereka. Fa innama yub'asuna biha indallah yaumal qiyamah al-lawn launud dam war rih rihul misk, maka mereka akan dibangkitkan di sisi Allah pada hari kiamat dengan darah, dengan warna darah mereka dan juga bau-bau kasturi. Jadi berdasarkan daripada riwayat hadis ini, ulama qiyaskan sama, menghilangkan bau mulut dengan mana orang yang mati syahid. Nabi tak bagi orang mati syahid kita tanggalkan pakaian mereka. Nabi tak bagi kita mandikan mereka, kita tanam sekali dengan pakaian-pakaian mereka. Untuk apa tu? Untuk mengekalkan syahid. Orang yang mati syahid ni, dia punya apa, title dia syahid tu. Dengan darah dia, pakaian dia tak perlu dimandikan, tak perlu dihilangkan kesan-kesan darah. Maka ulama qiyaskan menghilangkan bau mulut seperti itu, tak perlu hilangkan. Sebenarnya pendapat yang sahihnya, kita tak boleh kiaskan bau mulut dengan orang yang mati syahid ini, kerana orang yang mati syahid maqam dia lain, tempat dia tempat yang teristimewa. Datang daripada sebahagian sahabat, dia kata ra'aitun nabi yatasawwak ma la yuhsi wa huwa sha'im. Sebahagian di kalangan sahabat menyatakan, aku melihat Nabi selalu bersugi dan tak terhitung berapa banyak Nabi bersugi pada ketika itu Nabi sedang berpuasa. Maknanya Nabi tak kira waktu Nabi bersugi. Maka bersiwak, bersugi ketika puasa ni perkara yang dituntut pada setiap waktu. Pada siang hari, pada petang, tengah hari dituntut. Dan dia dituntut sebelum berpuasa dan juga selepas puasa. Tak kira sebelum subuh, lepas subuh, bangun tidur, lepas zuhur, disunatkan untuk kita bersugi. Kerana dia adalah satu sunnah yang Nabi berpesan, supaya kita jaga dia. Sehingga sebelum nak sembahyang bersugi dulu, sebelum takbiratul ihram pun bersugi lagi. Sebab itu sebelum wuduk kita bersugi, sebelum sembahyang pun disunatkan bersugi juga. 2 kali tu, sebab Islam menitik beratkan kebersihan. As-siwak mutahhiratun lil fami mardatan lirabbi. Bersugi itu sebenarnya menyucikan mulut dan juga mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada bezalah orang berpuasa, orang tak puasa. Mengenai dengan bubuh ubat gigi, sepatutnya dalam isu ini perlu berhati-hati. Kalau takut termasuklah rongga, boleh membatalkan puasa kita. Batasan gosok gigi dengan bersugi itu agak berbeza. Kalau macam bergosok gigi itu, batasannya macam mana yang tak dikira batal pada puasa? Kalau gosok gigi, Gosok gigi. Gosok gigi sama dengan sugi lah. Tak, Sama. Kalau sugi kita di depan saja. Kalau gosok gigi kadang Tak, sugi bukan kata depan, dalam sekali. Dalam sekali sugi. Sugi bukan dekat depan saja. Cuma sugi ni disunatkan ringankan. Ringan ni makna untuk bahagian depan sebelum semayang lah. Jangan sebelum semayang kita nak tonyoh dalam-dalam gigi. Orang sebelah kita pun rasa lain dia ni nak gosok gigi ke apa. Kita buat sikit je lah sebelum semayang. Sebab kita ada orang sebelah, tapi sebab itu nak ambil wuduk kena sugi bersih-bersih. Sebab zaman dulu memang tidak ada beruh gigi lah, mereka bersugi. Jadi mereka bersihkan dalam mulut semua dengan sugi. Jadi sugi ni perkara yang dituntut sebenarnya, yang perkara yang disunatkan sebelum berwuduk dan juga sebelum sembahyang. Jadi mengikut hujah yang kita bacakan tadi,
Ulama tak ada beza kan, sama ada kita bersugi sebelum zuhur ataupun selepas zuhur. Bagi saya sebenarnya bersugi satu perkara yang penting, beruh gigi pun penting juga. Okay, kita ubat gigi, kita gosok gigi supaya hilang bau. Sebab kita nak semayang, bila nak semayang takkan orang sebelah nak bau mulut kita. Melainkan kita jadi imam. Kita jadi imam tak apa sebab jauh daripada orang. Bila kita nak jadi semayang berjemaah rapat-rapat ni, takut orang sebelah bau mulut kita. Kemudian kita nak baca Quran, kita nak buat tadarus Quran ke apa, maka bersihkan mulut dulu, hilangkan bau mulut supaya orang rasa selesa, senang dengan kita lah. Bila kita nak masuk meeting ke apa, takkan mulut nak berbau, mestilah kita nak bersih mulut, tak nak bagi berbau. Maka sentiasa kena bersihkan mulut lah, bersugi ataupun guna ubat gigi, tidak jadi masalah lah. Sebab Islam kan menitik beratkan kebersihan. Jadi maksud rongga tu, ada ulama kata bau rongga tu sebenarnya bau bukan dekat kehidupan dunia ni, bukan dekat kehidupan dunia ni. Bau mulut orang berpuasa ni, rongga mulut orang berpuasa ni bukan di kehidupan dunia, selepas kita mati nanti. Ada apa-apa lagi ya? Dah pukul 9 lah. Cukup sekadar ni dulu, semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya. InsyaAllah nanti kita akan masuk dalam bab sembahyang tarawih sikit, kita akan sentuh dalam bab sembahyang tarawih. Kemudian dalam bab solat witir, kita sentuh bab puasa sikit lagi lah. Mungkin hari Khamis ni saya akan musafir Khamis malam lah. Minggu depan saya tak ada, minggu satu lagi insyaAllah, satu lagi lah. Selasa depan tak ada. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu